السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لازم حي على الصلاة. لا قوة حي على الفلاح. لا حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصته والإمام يخطب فقد لغوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Wahai saudara muslimin dan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sekiranya kamu berkata ansit atau diam kepada kawan padahal ketika itu khotib sedang membaca khutbah Jumaat, maka kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Ingatlah, barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, maka hilanglah pahala Jumaatnya. Oleh itu, berilah perhatian, dengar dan taatilah isi khutbah yang akan disampaikan oleh khatib sebentar nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua, insya-Allah. الحمد لله الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب الملك العزيز الوهاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. Maksud firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Khatib menyeru diri sendiri dan juga kepada sidang Jumaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan kualiti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhkan diri daripada segala apa yang ditegah olehnya. Mudah-mudahan kita semua akan beroleh keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak nanti. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai hamba seringkali kita akan melakukan kesilapan, maksiat dan dosa, sama ada dilakukan dalam keadaan sedar maupun tidak sedar. Jika ianya dilakukan secara berterusan, maka hidup kita senantiasa dalam keadaan berdosa, dan pada akhirnya hati kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ketika itu tidak akan ditemui lagi jalan menuju keimanan, kerana noda maksiat yang menutup pintu hati, yakni kalbu, akan seseorang. Dalam sebuah hadis yang dinukilkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idza adhnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a واستغفر سقل قلبه فإن زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Maksudnya, sesungguhnya apabila seseorang mukmin berbuat dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Jika dia bertaubat, meninggalkannya serta meminta ampun, maka hatinya akan kembali putih. Namun jika ia menambah dosanya, maka akan bertambahlah titik hitam. Maka itulah penutup hati yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka yang telah diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Riwayat Ibnu Majah. Maka janganlah sesekali kita menyatakan, untuk apalah aku bertaubat? Aku telah pun bertaubat
daripada segala dosa sebelum daripada ini. Buat apa untuk bertaubat banyak kali? Aku telah banyak kali melakukan dosa, maka untuk apa lagi untuk bertaubat? Taubatku sudah tiada guna lagi. Demikianlah kata-kata yang pasti jangan sesekali diucapkan oleh mulut kita semua. Kata-kata ini perlu dijauhkan daripada benak fikiran seorang manusia yang mukmin, kerana sebagai hamba-Nya hendaklah kita memperbanyakkan taubat meskipun berulang kali melakukan dosa kepada Allah. Inilah hakikat lumrah seorang manusia yang penuh dengan kekurangan dan juga tidak sempurna segalanya. Sesungguhnya dengan taubat sesuci hati akan menjadi pembersih kepada dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Maksudnya, kesemua anak Adam itu ada melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang berbahagia sekalian, konsep taubat yang sebenar adalah menyesali akan dosa dan berazam tidak akan mengulangi berbuat dosa lagi. Sesungguhnya taubat itu adalah wajib, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya." Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitabnya Riyadhus Salihin, iaitulah para ulama berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat dosa itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bersangkutan dengan hak manusia, maka ianya mempunyai 3 syarat. Yang pertama, menjauhkan serta meninggalkan maksiat itu. Manakala yang kedua, menyesal kerana telah melakukan maksiat tersebut. Manakala yang ketiga, berazam serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu buat selama-lamanya. Jika salah satu syarat yang disebutkan ini tidak dipenuhi, maka taubat seseorang itu belum lagi sah. Namun, sekiranya maksiat itu berkaitan dengan hak manusia lain, maka syaratnya pula akan menjadi 4 daripada 3 tadi, iaitu ketiga-tiga syarat yang telah disebutkan tadi, dan ditambah pula dengan 1 syarat lagi yang lain, iaitu yang keempat, hendaklah dia meminta untuk dibebaskan daripada hak orang yang dizaliminya. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya, maka dia hendaklah mengembalikannya kepada orang yang diambil hartanya. Jika dalam bentuk tuduhan palsu atau seumpamanya, maka hendaklah dipulihkan namanya atau meminta maaf kepadanya. Jika ia berbentuk ghibah, maka hendaklah ia meminta halal daripadanya. 4 syarat yang telah disebutkan tadi harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh ketika mana ingin mengejar keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perbuatan ini akan membawa kepada perubahan diri daripada seorang ahli maksiat menjadi seorang ahli ibadah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat sekalian,
Orang yang telah kembali ke pangkal jalan menyedari betapa agungnya kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan segera tunduk memperhambakan diri serta segera untuk bertaubat kepadanya. Setiap dosa yang dilakukan, sama ada dosa kecil maupun dosa yang besar, pasti akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Walaupun dosa yang meliputi sebesar alam bumi ini. Oleh kerana itu, pintu taubat dan pintu keampunan senantiasa terbuka kepada hamba-hambanya yang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa-dosa. Sesungguhnya Dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan bahasa yang amat lembut dan indah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut wahai para pendosa, ataupun Allah tidak sebut wahai orang-orang fasik, tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil serta menyebut wahai hamba-hambaku. Inilah menjadi satu bukti betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Demikianlah juga kepada yang merasakan diri sebagai pendosa, saat mengetahui besarnya kemaafan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berlomba-lomba mendapatkan kemaafan dengan bertaubat kepadanya. Tidak akan ada pilihan kepada kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mendapat keampunan dari Allah ataupun dihumbankan ke dalam nerakanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah kita sebagai hamba yang sudah pasti ada melakukan dosa, lalu tidak berusaha untuk mengejar kemaafan dan taubat dengan taubat nasuha ini, maka pasti jiwa kita akan merana kekesalan dan putus harap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mengingatkan bahawa luasnya kemaafan Allah, maka sudah pasti akan tenanglah dengannya. Hamka pernah berkata di dalam tafsirnya, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah yang meliputi sekian alam ini. Janganlah kamu menyangka kerana terlalu banyak dosa, maka Allah tidak akan memberikan ampun lagi. Mohonlah kepada Allah agar diberikan keampunan. Dosa itu akan diampuni meskipun sebesar banyaknya dosa itu. Yang dapat menebus dosa adalah penyesalan, sementara nyawa masih lagi dikandung oleh badan. Lekas-lekaslah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekiranya nyawa sudah bercerai daripada badan, sesalan tidak berguna lagi dan pintu taubat tidak akan dibukakan lagi. Sebelum mengakhiri khutbah, marilah sama-sama kita menghayati akan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl ay ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Maksudnya, dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangi oleh azab, kerana sesudah itu
kamu tidak akan langsung diberikan pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجعل الأرض قرارا وأحاطها بالسبع السماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان Badli Shah wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibn Sultan Salahuddin wa jami'il usratil malakiyah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم
وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء مسلمين اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.